Okey, silakan teruskan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Yang berusaha Dr. Muhammad Azmi bin Yas Ahmad, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Pahang. Yang berusaha sahabat-sahabat ahli jawatankuasa program webinar Taklimat Percukaian Individu bagi tahun taksiran 2021. Yang kita hormati penceramah undangan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Cawangan Temerloh, iaitu Encik Ahman bin Muhammad. Bersama-sama dengan Encik Aiman ya, adalah pegawai-pegawai yang akan membantu Encik Aiman dalam program ini, iaitu Puan Sharifah binti Ibrahim dan juga Puan Nur Fatihah binti Abdul Razak. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan dan juga sahabat-sahabat yang sudi meluangkan masa bersama kami dalam program webinar pada pagi ini. Okay, saya selaku moderator untuk program webinar pagi-pagi ini ingin menjemput ya untuk memberkati program Tuan Haji Azizi bin Hashim bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Haji Azizi. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رحمن يا رحيم يا سميع عليم يا حي يا قيوم يا مجيب السائلين يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani, di pagi yang berbahagia ini, sebagaimana Engkau telah sedia maklum, kami berkumpul bagi mengadakan majlis taklimat percukaian bersama LHDN. Kami mohon agar Engkau berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Kami juga mohon agar Engkau jadikanlah ianya berjalan dengan lancar, dipenuhi dengan limpahan ilmu, serta bebas dari segala gangguan dan perkara sia-sia. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tuan Haji Azizi atas bacaan doa tadi. Okey, seperti yang kita sedia maklum, sistem e-filing sebenarnya kita telah dibuka sejak 1 Mac 2022 baru-baru ini. So, sehubungan dengan itu, program pada pagi ini adalah kita adakan untuk kita memperbincangkan ataupun kita membicarakan berkenaan dengan tanggungjawab kita sebagai pembayar cukai dan juga bagaimana untuk kita merancang cukai yang optimum bagi tahun taksiran 2021. Okey, sebelum kita membicarakan dengan lebih lanjut ataupun kita membincangkan dengan lebih lanjut, saya ingin menjemput Dr. Muhammad Azmi bin Yas Ahmad selaku Ketua Pusat Pengajian Perakaunan UiTM Cawangan Pahang untuk menyampaikan sedikit kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Cik Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada pagi ini, Puan Nurul Abzan. Yang dihormati pegawai-pegawai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Cawangan Temerloh, yang berusaha Puan Nur Syazwani Muhammad Fazilah, pengarah program kita pada pagi ini, dan barisan ahli jawatankuasa yang terlibat. Juga yang dimuliakan Datuk Profesor Tuan Puan peserta-peserta webinar ini. Taklimat percukaian individu bagi tahun 2021 seperti kita maklum telah bermula.
Jadi sambungan itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya untukmu ya Allah atas segala nikmat pemberian yang Engkau kurniakan kepada kami. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah berkat dan keizinannya dapatlah kita bersama-sama di webinar Taklimat Percukaian Individu pada pagi ini. Webinar ini merupakan program tahunan yang biasa Fakulti Perekonomian anjurkan. Dan balik kebiasaannya dan setiap masa kita akan bekerjasama dengan lembaga hasil dalam negeri cawangan Temerloh yang sudah menjadi rakan kepada rakan jalinan industri kami lah. Matlamat webinar ini diadakan agar komuniti terutamanya staf UiTM, masyarakat setempat dan masyarakat Malaysia umumnya untuk mendapat pendedahan dan mengetahui kaedah strategik dalam menguruskan hal ehwal perayaan individu. Ini seterusnya dapat mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar secara sah dan dibenarkan. Oleh itu, besarlah harapan saya agar semua peserta mengambil peluang untuk mendapatkan input yang tepat, memandangkan penceramah-penceramah ini merupakan mereka yang bertanggungjawab secara langsung dengan hal-hal percukaian. Semoga semua yang terlibat dalam program pada pagi ini mendapat manfaat sepenuhnya dengan program inilah, dan saya seru kepada semua peserta untuk bertanya soalan dan sebagainya. Kita jadikan program pagi ini santai-santai je ya, tidak terlampau formal dan juga orang kata mesra lah ya. Dan nanti orang kata kita punya MC akan berusaha lah untuk membaca soalan-soalan yang seperti saya maklum pada awal tadi, soalan-soalan yang berkaitan dan tidak berulang. Oleh itu, saya berharap program pagi ini dapat manfaat yang maksimal dan berjalan dengan lancar. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada MC. Terima kasih ucapan daripada Dr. Muhammad Azmi Nias tadi. So saya kira tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat hadirin sekalian dah tak sabar-sabar lagi ya untuk kita mengikuti sesi perbincangan hangat kita pada pagi ini. So saya mulakan rasanya perkongsian kita pada pagi ini dengan penceramah jemputan kita, Encik Aiman. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian ada sebarang pertanyaan seperti mana yang dimaklumkan oleh Dr. Azmi tadi, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengemukakan persoalan tersebut di ruangan chat. Sesi Q&A akan menyusul selepas selesainya sesi perkongsian taklimat daripada Encik Aiman sendiri, dan pihak kami akan cuba sedaya upaya untuk memajukan soalan-soalan yang dikemukakan di ruangan chat. Di samping insya-Allah nanti sekiranya kita ada masa, kita akan memberi peluang kepada para hadirin semua untuk mengemukakan soalan secara langsung kepada penceramah kita. Okey, so saya rasa Encik Aiman dah sedia dan kini sudah sampai masa yang ditunggu-tunggu oleh para hadirin sekalian, dan dengan itu saya menjemput Encik Aiman untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Encik Aiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta respon semua, boleh dengar suara saya? Boleh Encik Aiman. Boleh. Okey. Boleh, insya-Allah boleh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafis sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasbuna rafiqa ya arhamar rahimin. Pertama-tamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas jemputan daripada pihak UiTM Jengka kepada pihak LHDN Cawangan Temerloh bagi menjalankan program pada pagi ini. Program ini seperti mana yang telah dimaklumkan oleh yang berbagi doktor tadi adalah sebenarnya program tahunan yang dilaksanakan secara kita kata secara kerap lah setiap tahun, yang mana perkara yang bermula pada 1 bulan Mac itu kita dah start dengan program e-filing ataupun sekarang ni kita panggil MyTech, program Jogli Hasil. Jadi banyak persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan macam mana kita nak melaksanakan bagaimana kita nak mengisi borang cukai
dan bagaimana kita nak melaporkan pendapatan, dan bagaimana kita nak menuntut pelepasan, dan macam mana kita, yang paling penting sekali adalah macam mana kita nak melaporkan pendapatan kita dengan tepat dan kita membayar cukai yang sepatutnya. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagaimana program ini berjalan, dan yang paling penting sekali adalah bagaimana tuntutan pelepasan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan tuntut bagi pengisian borang cukai tahun taksiran 2021. Jadi untuk tidak buang masa, saya akan teruskan dengan slide kita. Okay. So macam mana? Boleh nampak On the way. Alright, okay. Okay. Saya boleh carry on Saya boleh terus proceed Boleh. Okay, so kita tengok pada slide yang keempat, itu berkaitan dengan pengenalan. Saya sambung balik tadi, tarikh akhir penghantaran barang nyata bagi pendapatan perniagaan ataupun selain daripada punca perniagaan adalah sebanyak pada 30 April, selewat-lewatnya 30 April, manakala individu yang memperoleh pendapatan perniagaan, borang nyata cukai hendaklah dihantar selewat-lewatnya 30 Jun. Okey, berkaitan dengan bayaran, sekiranya kalau kita dikenakan cukai, cukai tersebut hendaklah dijelaskan sebelum atau pada tarikh akhir penghantaran borang nyata. Maksudnya kalau kita hantar pada 30 April dan kita dapati kita kena cukai, maka kita kena jelaskan pada tarikh yang sama. Begitu juga kalau kita boleh pendapatan perniagaan, kalau kita hantar lewat pada 30 Jun dan kita kira memang dikenakan cukai, maka bayaran hendaklah dibuat pada tarikh tersebut juga. Okey, seterusnya bagi saya makan, saya makan ni adalah berkaitan dengan potongan cukai bulanan yang telah dipotong oleh majikan, sebagai contohnya PCB dan juga CP 500. Jadi saya makan ni boleh dibuat dalam sistem e-ledger, yang mana sistem e-ledger ni boleh diakses melalui sistem MyTax yang kita dah perkenalkan bermula daripada tahun taksiran 2019. Manakala amount PCB pula kita boleh kira sendiri melalui kalkulator PCB. Kalkulator PCB ni kita boleh dapatkan dari website hasil. Seterusnya saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan tip menjadi pembayar cukai yang bijak. Jadi ini adalah persoalan yang biasa timbul, bagaimana untuk kita nak meminimumkan cukai yang kita bayar tetapi dalam konteks yang dibenarkan oleh undang-undang. Okey, tip pertama adalah pendaftaran. Okey, bagi mereka yang tidak mempunyai cukai, masih tidak mempunyai nombor cukai, maka dia kena isi borang pendaftaran lah bagi mendapatkan nombor cukai. Boleh diperoleh dari sistem e-daftar menggunakan form CP 600 dan perlu kemukakan dokumen-dokumen berkaitan seperti nombor kad pengenalan, salinan CD pendaftaran perniagaan dari SSM jika ada, kalau dia menjalankan perniagaan lah. Tapi kalau dia mendapat perolehan pendapatan penggajian, maka dia kena kemukakan borang EAEC lah. Seterusnya, tip untuk mendapatkan nombor PIN e-filing. Jadi kita boleh dapatkan melalui link yang saya share ni. Okey, nombor PIN e-filing ni hanya dikeluarkan sekiranya permohonan lengkap. Maksudnya semasa kita mendapatkan nombor PIN, kita mohon untuk mendapatkan nombor PIN tu, kita kena sediakan dokumen yang lengkap lah. Tuan-tuan boleh tengok di slide yang sediakan. Untuk makluman juga, slide ini nanti tuan-tuan boleh dapatkan dari website hasil. InsyaAllah saya dah dapat makluman, kita boleh slide ini boleh di-share kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, tip ketiga, bagaimana kita mendapatkan cukai yang betul lah. Kita kena menyediakan dokumen yang lengkap. Sebagai contoh, kita menjalankan perniagaan, maka kita perlu menyediakan penyata untung rugi perniagaan, penyata kedudukan kewangan dan penyata alamat untung dan perniagaan. Manakala kalau kita boleh pendapatan pengajian, maka kita perlu mendapatkan penyata tahunan pengajian EAEC form kita dari majikan. Dan kalau kita mendapat perkhidmatan sewa dan faedah pun sama. Dan ini yang paling penting sekali, yang saya highlightkan di sini adalah resit tuntutan pelepasan yang mana yang relevan lah untuk tajuk kita pada hari ini. Sebagaimana nanti kita akan masuk ke bahagian pelepasan, sebab banyak pelepasan yang tuan-tuan, puan-puan boleh tuntut dari dalam borang nyata tersebut. Walau bagaimanapun, pelepasan yang dibenarkan hendaklah disokong dengan resit-resit dan dokumen yang legit lah.
Seterusnya tik keempat ni adalah kita, sebagai ulangan daripada permulaan tadi, iaitu bagaimana kita kena pastikan tarikh akhir penghantaran borang supaya kita tak terlewat mengemukakan BSCP. Sebagai contohnya kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di situ, borang BE setiap 30 April, borang P dan P pada setiap 30 Jun, manakala borang BT, M, MT, TP, TJ dan TF bergantung kepada situasi masing-masing. Kalau sekiranya dia tak menjalankan perniagaan, dia kena hantarkan borang itu sebelum 30 April. Manakala bagi menjalankan perniagaan 30 Jun. Jadi kalau tuan-tuan puan boleh tengok dekat sini, ini adalah contoh borang yang dikeluarkan oleh pihak lembaga hasil lah. Macam contohnya kalau borang B ini adalah untuk individu yang memperoleh pendapatan penggajian, manakala borang P ini bagi individu yang memperoleh ada pendapatan perniagaan, manakala borang P ini adalah perkongsian. Seterusnya, tik kelima adalah memastikan pilih borang yang betul. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat sini, di sini kita ada paparan contoh sistem MyTax, yang mana bila tuan-tuan dan puan-puan login masuk dalam sistem tu, kita boleh masa nak buat pengisian borang, jadi kita klik e-borang tu, kita akan nampak ada pelbagai jenis borang di sini. Jadi kalau yang relevan dengan kita sekarang ni, bagi yang memperoleh pendapatan pengajian, borang ianya adalah pada borang EBE. Di sini kita tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih tahun taksiran lah. Sekiranya ada tahun-tahun taksiran yang ke belakang yang tuan-tuan dan puan-puan masih belum menghantar borang, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh mengakses borang tersebut di sini. Untuk makluman, melalui sistem MyTax ni kita boleh menghantar borang paling lama adalah bermula pada tahun 2014. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini, kalau klik dekat tahun taksiran, dia bermula daripada 2014 sampai 2021. Jadi ada borang EBE, EB, EBT, EM dan EMT, dan ada juga ada beberapa borang yang lain. Tip yang keenam adalah bagaimana untuk kita membuat bayaran cukai pendapatan. Okey, bayaran cukai pendapatan sekarang ni kita ada pelbagai channel yang kita boleh guna. Yang paling popular sekarang ni yang kita gunakan adalah bayar hasil. Melalui bayar hasil ni, bayaran cukai boleh dibuat melalui FPX, yang mana antara borang-borang antara bank-bank yang tadi menyertainya adalah seperti CIMB Bank, Afin Bank, My Bank dan seterusnya. Puan-puan boleh lihat di paparan tu lah. Dan juga kalau tuan-tuan dan puan juga boleh membuat bayaran melalui bayaran kad kredit, sama ada Visa, Mastercard dan American Express, dan bayaran melalui perbankan telefon mudah alih Bank Islam lah, melalui bankislam.biz channel tu. Okey, tata cara bayaran cukai pendapatan. Okey, tuan-tuan puan boleh tengok di paparan. Bayaran cukai pendapatan boleh dijelaskan melalui contoh yang saya highlight di sini ya. My bayar hasil.jp.my credit card. Tapi kalau nak puan-puan nak bayar, tuan-tuan boleh klik saja di https bayarhasil.jp.my. Dekat sini pun dah boleh masuk ke channel ke link bayar tersebut. Di sana tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sama ada nak buat bayaran secara FPX atau nak bayar secara credit card. Okey, ini adalah cara bagaimana sistem bayaran itu berjalan. Masukkan nombor IC, seterusnya submit dan juga ini adalah pilihan kod jenis bayaran yang ada. Lepas tu klik saja bayaran yang nak dia buat, dan proses akan seterusnya baru dia akan masuk ke bahagian merchant bank yang menyertai di bawah bayar hasil ni lah. Seterusnya sehingga pada akhirnya lah. Okey, antara kod-kod bayaran yang saya nak kongsi dengan puan-puan adalah dekat sini, tapi sebenarnya benda ni tak penting. Cumanya biar kebiasaannya bagi kita ni, kita hanya ada dua kod sajalah, kod 84 dan kod 86. Kita bayaran cukai, asuran cukai, bagi cukai individu, manakala kod 86 adalah bayaran asuran cukai syarikat. Tapi bagi individu kita guna kod 84 lah. Okey, seterusnya ini adalah tajuk yang memang kita tunggu-tunggulah bagi pelepasan cukai tahun taksiran 2021. Secara asasnya tahun taksiran 2021 pelepasan yang diberikan tidak banyak berbeza dengan cukai tahun taksiran sebelumnya. Walau bagaimanapun ada sedikit modifikasi dan juga ada sedikit penambahan dan juga ada sedikit penghapusan
pelepasan cukai yang kita nikmati dah tahun taksiran 2020, tapi kita akan dapati tahun taksiran 2021 benda tu dah tak ada. Okey. Jadi seterusnya kita lihat di pelepasan cukai tahun taksiran 2021, secara infografiknya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di bahagian pelepasan cukai pertama itu RM 9,000 individu dan saudara tanggungan. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan-puan tak perlu masukkan sebab dia akan automatic appear dalam borang cukai. Okey, jadi bila kita isi borang tu, benda ni pelepasan 9,000 ni memang automatic. Sama ada tuan-puan dikenakan cukai ataupun tak dikenakan cukai memang akan appear lah. Okey. Bagi pelepasan cukai tahun taksiran 2021, belanja rawatan perubatan keperluan khas dan penjagaan ibu bapa ditingkatkan kepada 8,000. Jadi di sinilah sebenarnya ada sedikit kekeliruan sebab tahun-tahun taksiran sebelumnya kita ada pelepasan ibu bapa sebanyak 1,500 seorang dengan dengan syarat ibu bapa tersebut telah berumur 60 tahun ke atas dan memperoleh pendapatan di bawah 24,000. Walau bagaimanapun bermula daripada tahun taksiran 2021, pelepasan tersebut telah dihapuskan dan hanya dibenarkan untuk belanja rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa sebanyak RM8,000, yang mana ianya ditingkatkan daripada tahun-tahun sebelum sebanyak RM6,000 ditingkatkan kepada RM8,000. Seterusnya adalah pelepasan berkaitan dengan peralatan sokongan asas untuk individu, suami isteri, anak ibu bapa OKU. Maksudnya kalau salah seorang daripada individu yang dinyatakan ni berstatus OKU yang memerlukan pada peralatan sokongan asas, maka pelepasan yang layak adalah sebanyak RM6,000. Okey. Seterusnya pelepasan individu kurang upaya sebanyak RM6,000 manakala suami atau isteri kurang upaya RM5,000. Okey, sebagai contohnya kalau kita membayar cukai, kita dalam status OKU, maka kita akan dapat pelepasan tambahan sebanyak RM6,000. Manakala kalau pasangan kita berstatus OKU, so kita akan dapat pelepasan sebanyak RM5,000. Seterusnya, okey, pelepasan cukai tahun taksiran 2021 bagi belanja perubatan bagi penyakit serius individu, suami, isteri dan anak, dan perbelanjaan rawatan kesuburan diri sendiri atau pasangan, termasuk rawatan pemeriksaan penuh dan ujian pengesalan COVID-19 dan vaksinasi yang dibenarkan. Termasuk dalam ini adalah sebanyak RM8,000. Termasuk ini adalah sebanyak RM1,000 bagi ujian pengesalan COVID dan vaksinasi yang dibenarkan. Okey, sekejap lagi saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebaik selesai slide ini, saya akan kongsikan beberapa slide tambahan. Contoh-contoh vaksinasi yang dibenarkan. Okey. Pelepasan yang dibenarkan adalah sebanyak RM8,000 ya. Okey, bagi yang vaksinasi dibenarkan terhad sebanyak RM1,000. Maksudnya kalau vaksin tu yang kita ambil di klinik swasta lah, kalau klinik kerajaan tak dikenakan. Jadi mana-mana yang ambil vaksinasi di swasta, mohon simpan resit. Kalau layak kita akan benarkan pelepasan lah. Seterusnya, pelepasan cukai tahun taksiran 2021 bagi gaya hidup RM2,500 ni, kita akan kalau kita tengok dalam borang nyata cukai tahun 2021 dia ada 3 kolom. Okey, bagi gaya hidup pertama tu yang sebanyak RM2,500 ni adalah pembelian bahan bacaan, pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet, bayaran langganan internet, dan pembelian peralatan sukan dan bayaran gimnasium. Bermula daripada tahun taksiran 2021, kita ada tambahan pelepasan sebanyak RM2,000 terhad hanya untuk pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet. Dengan syarat pembelanjaan dilakukan dari tempoh 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2021. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pembelanjaan yang lebih daripada kelaikan pertama sebanyak RM2,500, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ada buat belian tablet, komputer peribadi untuk anak-anak. Jadi kalau pembelanjaan itu melebihi RM2,500, tuan-tuan boleh tuntut di bahagian pelepasan tambahan ini. Dengan syarat tambahan ini hanya untuk pembelian komputer pembelian yang dinyatakan, itu komputer peribadi sama seperti laptop, PC, telefon pintar ataupun tablet. Untuk tambahan yang RM2,500 ni tak boleh dituntut tak bolehlah dituntut untuk yang langganan internet dan juga belian bacaan dan bacaan. Sebab yang ni masuk dalam RM2,500 yang pertama.
Okey, seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita ada bagi pelepasan gaya hidup ni kita ada 3 kolom. Okey. 2,500 sebenarnya kolom pertama 2,500, kolom kedua tu kita ada 500 yang ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, so yang 500 ni adalah tambahan gaya hidup bagi pembelian peralatan sukan, sewaan fee mana-mana fasiliti sukan dan fee pendaftaran penyertaan pertandingan. Okey, kalau contohnya banyakkan daripada kita sekarang ni banyak berbasik ni banyak menjalankan aktiviti cycling berbasikal. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada menyertai pertandingan berkaitan dengan yang dinyatakan, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh layak untuk tuntut pelepasan tahaman gaya hidup sebanyak RM500 sebagaimana yang dinyatakan. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan ada menyertai fasiliti sukan sebagai contohnya sewa dewan badminton, futsal ataupun gimnasium, layaklah punya RM500 ya. Okey, seterusnya pelepasan cukai tahun taksiran 2021 bagi pembelian peralatan penyesuaian. Ini pembelian peralatan penyesuaian ni adalah sebagai contoh senara nama bahagianlah sebab dia akan mengisikan semua fungsi-fungsi Okay, saya dah mute dah. Memang terus. Okey, tak apa. Saya ingatkan ada soalan tadi. Okey, seterusnya pelepasan cukai tahun taksiran 2021 bagi pembelian peralatan penyesuaian. Okey, pembelian peralatan penyesuaian ni yang biasanya press pump lah. Okey, yang ni special sikit. Pelepasan diberikan terhad sebanyak RM1,000 tetapi hanya pembayar cukai wanita sahaja. Jadi bapa-bapa jangan claim lah ya. Kalau bapa-bapa claim kita back balik lah. Okey. Syarat yang kedua, anak berumur kurang dari 2 tahun, maksudnya maksimal 24 bulan lah, masih baby. Manakala tuntutan dibuat sekali setiap 2 tahun. Okey, sebagai contoh kalau tahun taksiran 2020 dia dah tuntut, maksudnya tahun 2021 dia tak layak lah. Manakala kalau tahun taksiran 2021 baru pertama kali dia tuntut, untuk next year masa dia nak lapor pendapatan bagi tahun 2022, maka dia tak layaklah untuk tuntut pelepasan yang ini. Sekali lagi saya nak peringatkan, pelepasan ini hanya terhad pada pembayar cukai wanita sahaja. Jadi bapa-bapa jangan claim ya. Okey, seterusnya pelepasan cukai tahun taksiran 2021 bagi kategori yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak atau tadika yang berdaftar. Okey, pelepasan yang diberikan terhad sebanyak RM3,000, maksimal sebanyak RM3,000. Okey, jadi yuran untuk melayakkan menuntut pelepasan ini, anak-anak mestilah berumur 6 tahun dan ke bawah dan dihantar ke taman asuhan kanak-kanak tadika yang berdaftar. Berdaftar ni maksudnya berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun di Kementerian Pendidikan Malaysia. InsyaAllah saya sekejap lagi saya akan sharekan link untuk tuan-tuan dan puan-puan menyemak sama ada tempat yang tuan-tuan dan puan-puan hantar anak-anak ke sana adakah berdaftar ataupun tidak berdaftar. Supaya saja selesai saya bagi taklimat slide ni lah. Okey, seterusnya pelepasan cukai tahun 2021 bagi kategori tabungan bersih dalam skim simpanan pendidikan nasional. Okey, pelepasan yang layak masih RM8,000. Sebagaimana yang kita ketahui sebelum-sebelum ni, bagaimana kita nak mengira pelepasan yang layaknya adalah berdasarkan daripada tabungan bersih kita pada hujung tahun. Sebagai contoh pada 31 Disember 2021, berapa tabungan bersih yang tinggal di dalam tabungan SSPN tersebut. Walau bagaimanapun sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan minta penyata daripada SSPN, dalam penyata tersebut ada dinyatakan jumlah yang tuan-tuan dan puan-puan layak untuk tuntut pelepasan tersebut. Dia buat penyata tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu pening-pening, boleh tengok di penyata tersebut. Di bahagian bawah tu memang ada dinyatakan jumlah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut dalam borang nyata cukai pendapatan lah bagi tahun taksiran 2021. Sebagai contoh kalau dinyatakan di bawahnya tuan-tuan dan puan-puan layak sebanyak RM6,000, maka hanya RM6,000 sahaja dibenarkan untuk pelepasan cukai tahun taksiran berkenaan. Okey, so far boleh ikut taklimat saya ya.
Boleh Cik Aiman. Okey. Saya teruskan ya. Okey, kalau ada apa ni, kalau ada nak break ke, kalau ada nak tu bagi tahulah. Soalan dah banyak ni Cik Aiman. So Menunggu far ni. okey. Takut ada exhausted, takut ada peserta exhausted, bagi tahu kita boleh break sekejap. Okey, kalau tak ada apa-apa saya teruskan ya. Okey, seterusnya bagi kategori bayaran alumni. Ya. Soalan banyak dekat chat tu, banyak sangat. Dalam chat kan? Okey. Terus Cik. dulu. Cadangan saya terus dulu. Ujung baru kita Okey. ambil soalan. Okey. Okey, insya-Allah moderator kita akan menjawab melalui chat. Okey, walau bagaimanapun sebabkan soalan tu loading heavy load sangat kot. Jadi akan ambil masa sikitlah untuk menjawab. Jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan bersabar ya. InsyaAllah kita akan cuba menjawab satu persatu mana yang boleh, tapi mana-mana yang tak sempat dijawab tu nanti kita akan compile dan kita akan bagi jawapan semula ya. Okey, seterusnya bayaran kepada bagi kategori bayaran alumni kepada bekas isteri atau pasangan tidak bekerja masih dikekalkan sebanyak RM4,000. Okey, bayaran alumni ini adalah merujuk kepada kes-kes perceraian. Manakala bagi pasangan tidak bekerja adalah bagi taksiran yang membabitkan taksiran diri sendiri pasangan tiada punca pendapatan. Jadi kalau pasangan tiada punca pendapatan, automatik dia akan dapat pendapatan sebanyak RM4,000. Manakala kalau bagi kes-kes perceraian, bayaran alumni kepada bekas isteri dibenarkan sebanyak RM4,000 berdasarkan pada perintah mahkamah lah, sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak mahkamah. Seterusnya adalah bagi berkaitan dengan pelepasan anak-anak yang berumur bawah 18 tahun. Okey, jadi pelepasan masih kekal sebanyak RM2,000 dengan syarat dia belum berkahwin dan masih belajar sepenuh masa. Okey, di sini timbul persoalan bagi anak-anak yang berumur bawah 18 tahun tapi sudah masuk melanjutkan pelajaran di peringkat sijil, sebagai contohnya di kolej-kolej matrikulasi ataupun di institut kemahiran. Jadi kalau kedua-duanya memenuhi syarat yang ditetapkan, iaitu belum berkahwin dan belajar sepenuh masa, maka dia masih layak untuk pelepasan sebanyak RM2,000. Okey. Bagi anak-anak yang berumur 18 tahun ke atas, bagi sedang melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma ke atas, maksudnya masih di bawah tanggungan kita, peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana ataupun ke peringkat PhD sekalipun, dan mereka masih di bawah tanggungan kita, maka pelepasan yang layak adalah sebanyak RM8,000. Okey. Bagi anak-anak kurang upaya, pelepasan tambahan diberikan sebanyak RM6,000. Okey. Manakala bagi anak-anak kurang upaya yang masih melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma ke atas dan peringkat ijazah sebanyak RM8,000, berumur 18 tahun ke atas dan mengikuti program diploma ke atas sebanyak RM8,000 atau peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia, maka pelepasan tambahannya sebanyak RM8,000. Okey, seterusnya. Okey, pelepasan cukai tak terusan 2021 bagi kategori insurans nyawa dan KWSP. Okey, secara keseluruhannya sebenarnya pelepasan yang dibenarkan adalah terhad sebanyak RM7,000. Walau bagaimanapun, bermula daripada tahun taksiran 2018, kaedah pengiraan telah ditukar, di mana kita ada dua kategori, iaitu kategori penjawat awam berpencen, yang keduanya adalah kategori selain penjawat awam berpencen. Okey, kategori penjawat awam berpencen, perbelanjaan yang layak untuk pelepasan hanyalah melibatkan premium insurans nyawa sahaja. Manakala kategori selain penjawat awam berpencen dibagikan kepada dua bahagian, iaitu premium insurans nyawa terhad sebanyak RM3,000, manakala caruman kepada KWSP ataupun skim yang diluluskan terhad sebanyak RM4,000. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hendaklah semasa nak mengisi borang cukai itu kena tik kategori mana tuan-tuan dan puan-puan berada. Sebagai contohnya, ada juga kaki tangan awam yang memilih skim KWSP. Jadi mohon semaklah dulu sebelum mengisi untuk mengelakkan tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat memperoleh pelepasan yang sepatutnya.
Okey, seterusnya adalah skim persaraan swasta dan annuiti tertunda. Okey, annuiti tertunda ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia annuity. Okey, skim persaraan swasta ni PRS terhad sebanyak RM3,000. Okey, skim persaraan swasta dan annuiti tertunda ni hendaklah yang dibenarkan, yang layak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mencarum di dalam skim yang dinyatakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan penyata berkaitan dengan yang caruman tuan-tuan dan puan-puan daripada service provider tersebut untuk memastikan bahawa ianya layak dikenakan, layak untuk mendapatkan pelepasan cukai. Okey, seterusnya adalah caruman perkeso atau mesokso masih terhad RM250. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di slip gaji masing-masing ataupun di borang EA isi sekiranya kalau ada pelepasan membaikkan caruman ke WSP minta maaf ke sokso atau perkeso, maka tuan-tuan dan puan-puan layak boleh untuk menuntut pelepasan tersebut terhad sebanyak RM250 atau maksimal kepada sebanyak RM250. Seterusnya, insurans pendidikan dan perubatan masih lagi kekal sebanyak RM3,000. Okey, insurans pendidikan dan perubatan ni termasuk kepada diri sendiri, pasangan dan anak-anak. Okey, untuk mendapatkan jumlah sebenar yang puan-puan buat caruman bagi tahun taksiran 2021, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan penyata caruman penyata bayaran premi insurans pendidikan dan perubatan dari insurans ataupun takaful provider yang mana tuan-tuan dan puan-puan membuat langganan. Jadi dalam penyata tersebut telah dinyatakan secara jelas berapa banyak yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut dalam pelepasan cukai. Okey. Seterusnya adalah iuran pendidikan diri sendiri sebanyak RM7,000. Ini untuk diri sendiri ya. Okey. Seterusnya adalah ni perbelanjaan melancong di dalam negara sebanyak RM1,000. Okey. So bagi perbelanjaan melancong dalam negara, insyaAllah saya akan di akhir presentasi nanti saya akan share link kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat semakan tempat-tempat yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh semaklah sama ada tempat yang tuan-tuan dan puan-puan menginap tu layak ataupun tidak layak untuk dituntut perbelanjaan tersebut. Okey, seterusnya saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah kadar cukai tahun taksiran 2021. Okey, jadi kalau lihat di jadual yang saya share sekarang ini, okey, bagi banjaran pertama sebanyak pendapatan antara 0 ke 5,000 selepas pendapatan ini dikira selepas daripada kita tolak pelepasan ya. Okey, selepas daripada kita ditolak pelepasan, so kadar cukainya adalah 0%. Okay. Kadarnya adalah daripada 0% sehingga pada 30%. Maksudnya kalau pendapatan bercukai tuan-tuan dan puan-puan melebihi RM2 juta, maka kadar maksimumnya adalah sebanyak 30%. Bagi 2 juta pertama ada sebanyak RM517,450, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh pendapatan lebih daripada itu, maka kadar cukainya adalah banyak 30%. Jadi yang ni agak besar lah ya kalau nyatakan di sini, tapi kategori kita ni ada 24% lah gitu ya. Okey, seterusnya saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan sistem MyTax. Okey, sistem MyTax ini adalah sistem single sign-on untuk kita, bila kita log in dalam sistem tersebut, kita boleh membuat bermacam-macam urusan percukaian. Okey, sistem MyTax ini sebenarnya menggantikan sistem e-filing yang dulu, sebabnya jadi sistem ni dia lebih mesra pengguna dan tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat semakan pelbagai perkhidmatan di sini. Bukan sekadar tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang cukai pendapatan, tapi tuan-tuan boleh melihat kedudukan cukai tuan-tuan di sistem ledger ataupun tuan-tuan adakah terkena sekatan perjalanan, dan juga tuan-tuan puan-puan boleh tengok berapa baki cukai yang dikenakan ataupun jumlah yang bayaran refund ataupun bayaran balik tuan-tuan yang puan-puan layak untuk tahun tersebut. Okey, aplikasi MyTax ni, okey, yang ni saya tak serahkan secara detail, tapi untuk tuan-tuan dan puan-puan nak melayari MyTax, tuan-tuan boleh tengok boleh klik di link yang saya kongsi ni, itu https://mytax.hasil.gov.my.
Okey, inilah paparan dia lah. Okey, bila tuan-tuan dan puan-puan dah masuk ke bahagian ke link yang saya nyatakan tadi, jadi dia akan keluar macam ni lah. Okey. Nanti boleh klik di bahagian log masuk, nombor IC dan nombor password. Okey, jadi dia akan masuk ke paparan ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok di bahagian kiri ni, dia ada macam-macam perkhidmatan. Bagi contohnya dashboard, perkhidmatan isi hasil, e-janji temu hasil, panduan pengguna, sepintas e-buku hasil, eduzone, panduan dan soalan lazim. Okey, saya nak highlightkan dekat sini bahagian perkhidmatan e-hasil, isi hasil ni kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh klik di sini. Jadi dekat sini ada untuk pengisian borang dan juga boleh membuat semakan kedudukan ledger cukai tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga untuk kalau tuan-tuan dan puan-puan ada memerlukan perkhidmatan stamping, di sini pun kita boleh akses. Okey, satu lagi di bahagian sepintas e-buku hasil ni, jadi untuk kemudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh klik di sini. Di sini ada diberikan panduan berkaitan dengan cukai tahun taksiran tersebut dan juga pelepasan-pelepasan semua ada dinyatakan di sini. Jadi sebagai orang kata kemudahan untuk tuan-tuan dan puan-puan terus mendapatkan maklumat berkaitan dengan cukai yang tuan-tuan boleh tuntut. Ada juga bagaimana nak melaporkan pendapatan di sini ada disediakan di bahagian e-buku hasil ya. Okey, ini sebagai contoh paparan MyTech. Okey, sebagai contohnya bagi cukai terlebih bayar sebanyak RM1. Okey. Yang ini jumlah sekatan perjalanan sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan berhasrat nak pergi melancong, kalau tengok dekat sini ada sekatan perjalanan, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tak dibenarkan lagi lah untuk keluar selagi pada tak dapat pelepasan. Maksudnya pelepasan tu kena bayar dululah. Okey. Tapi seterusnya yang ni jumlah bayaran balik yang telah diluluskan atas masa. Yang ni yang paling kita nak tengok ni. Bayaran balik yang telah diluluskan. Bayaran balik ni paling yang kita nak tengok lah sebanyak tiga. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini RM3,550.22 ni memang melompat lah orang tu, seronok lah dia. Tapi kalau kat sini tiba-tiba kena sekatan perjalanan, ruga lah sekejap. Jadi kena bayar dulu ya. Okey dah. Jadi mana-mana bayaran cukai terlebih bayar dan dah diluluskan dan dah dikreditkan masuk dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan akan dinyatakan di sini. Okey, status borang e-filing ni, okey, apabila tuan-tuan dan puan-puan dah hantar borang, maka dia akan dapat notifikasi di bahagian message ni. Kat sini message di sini dan dia akan update di sini. Maksudnya kalau mengikut skrin yang saya dah share di sini, maksudnya tahun 2018 dan 2019 ni tuan-tuan dan puan-puan dah hantar borang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh semak di melalui MyTech ni untuk lihat ada tak tahun-tahun taksiran yang mana tuan-tuan dan puan-puan ketinggalan untuk menghantar borang. Jadi kalau tak hantar borang lagi tu minta untuk hantar borang lah. Okey, seterusnya inilah bahagian kuantum bayaran cukai yang telah tuan-tuan dan puan-puan yang telah jelaskan sebelum ni. Ada juga tuan taksiran semata. Jadi kalau tengok dekat sini kita boleh tengok sebanyak 3 tahun lah, 2019, 18 dan 17. Jadi tuan-tuan boleh tengok berapa jumlah cukai yang tuan-tuan dan puan-puan dah sumbangkan kepada negara. Okey, yang ini sekadar perkongsian biasa bagaimana hasil kerja persekutuan itu kita ada cukai langsung tidak langsung. Okey, kalau kawan lembaga hasil dalam negeri Malaysia ni kita mengutip cukai pendapatan syarikat dan individu, cukai pendapatan petroleum, duty stamp dan cukai keuntungan harta tanah. Manakala Jabatan Kebajikan Jabatan Kastam Diraja JKDR dia membuat kutipan cukai-cukai tidak langsung sebagaimana contoh cukai barang dan perkhidmatan CBP lah, duty import, duty excise dan duty import, duty export dan duty exercise. Okey, seterusnya hasil-hasil berkenaan juga ada seperti pelaburan, lesen, cukai jalan, denda penalti dan lain-lain lah. Jadi sebagai perkongsian saja. Okey. Sebelum tahun 2001 kita menggunakan sistem taksiran formal. Taksiran formal ni kita kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat dulu kita isi borang J. Jadi dia menggunakan kaedah ni preceding year basis, maksudnya tahun taksiran sebelum pendapatan tahun taksiran sebelum ditaksir dalam tahun berikutnya. Jadi itu sistem lama lah. Jadi mulai tahun 2021 kita dah menggunakan sistem taksir sendiri
maksudnya pendapatan tahun taksiran current year basis, taksiran tahun semasa akan ditaksir dalam tahun semasa. Jadi kita beri pentingnya sistem taksir sendiri ni adalah kita sendiri mengira cukai pendapatan kita berapa. Kalau presiden year basis ni kita kena hantar maklumat kepada income tax kena kira cukai tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini melalui sistem taksir ini dia lebih memudahkan dan lebih mempercepatkan proses cukai tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita lihat di sini seterusnya adalah pendapatan layak dikenakan cukai di bawah Seksyen 4 atau cukai pendapatan 1967. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kalau ada Seksyen 4A adalah perolehan atau keuntungan dari perniagaan. Seksyen 4B perolehan atau keuntungan dari kemudian. Okey, yang biasa inilah yang kalau kita makan gaji ni memang pendapatan kita ditaksirkan di bawah Seksyen 4B. Okey, seterusnya bagi pendapatan di bawah kategori 4C ada dividen, faedah dan diskaun yang dikenakan cukai. Seterusnya ada Seksyen 4D adalah sewa, royalti dan premium. Okey, yang ini sewa ni sebenarnya agak panas juga lah, sebabnya kita di Lembaga Asing Dalam Negeri Malaysia secara khusus ni Cawangan Temerloh kita mendapat banyak kes-kes yang mana pembayar cukai mendapat pendapatan sewa tetapi tidak dilaporkan. Jadi tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan ataupun mana-mana pembayar cukai untuk melaporkan pendapatan sewa yang diperoleh. Tapi pendapatan sewa tu dia adalah tolakan-tolakan yang diperlukan. Seterusnya Seksyen 4 ini pencen, anuiti atau pendapatan berkala lain. Okey, pencen ni melainkan pada pencen tetap lah, pencen tetap tu memang dikecualikan cukai. Okey. Seterusnya adalah part F ni adalah perolehan-perolehan atau keuntungan lain. Okey, contohnya kalau kita mendapat komisen, kita dapat kita dapat komisen daripada mungkin usaha niaga yang kita lakukan, tapi kita dapat keuntungan ini, kita dapat komisen daripada sumber yang sebelum ni kita tak pernah dapat. Okey, kita kena lapor jugalah di bawah Seksyen 4F. Okey. Jenis ini taksiran. Okey, secara asasnya kita ada 4 jenis taksiran, iaitu taksiran bersama, taksiran berasingan, taksiran diri sendiri, yang taksiran bujang, duda, janda, si mati. Okey. Taksiran bersama ni adalah kita sama ada kita taksirkan pendapatan kita secara bersama sama ada atas nama suami atau nama isteri. Maksudnya kalau kita pasangan suami isteri memperoleh pendapatan, jadi kita boleh memilih untuk membuat taksiran secara bersama. Manakala taksiran berasingan, kalau kita differentiate kan, kalau dia bonus pun dia dekat dengan media structure, dia takkan jauh. Dia kan jauh macam belakang sikit. Okey, bagi taksiran berasingan adalah bagaimana kita melaporkan pendapatan kita secara berasingan. Sama ada pasangan suami, kalau kita suami isteri bekerja, kita boleh memilih secara berasingan lah. Kita sebagai suami melaporkan pendapatan kita sendiri, manakala isteri melaporkan pendapatan dia sendiri. Okey. Bagi taksiran diri sendiri ni, taksiran diri sendiri adalah merujuk kepada taksiran diri sendiri yang mana pasangan tiada punca pendapatan. Contohnya kalau kita seorang suami tapi isteri tidak bekerja, maka kita boleh memilih taksiran diri sendiri. Manakala taksiran bujang, duda dan semati ini adalah kategori yang sama juga, sama dengan diri sendiri. Okay. Ini peringatan penting ya. Jadi sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin keluar negara, pastikan buat semakan di link yang saya share, saya kongsikan di sini, http://sspI.imi.gov.my untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan tidak dikenakan sekatan perjalanan. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menyemak di sistem MyTag. Jadi kalau tuan-tuan sangkut di sini, kena bayar cukai dululah sebelum nak keluar negara ya. Okey, jadi itu saja slide. Ini adalah slide terakhir, itu saya kongsikan di sini adalah link yang tuan-tuan boleh akses untuk mendapatkan lebih lanjut maklumat cukai pendapatan. Okey, di Facebook LHDNM, di Twitter LHDNM official, di Instagram /LHDNM, di website kita website.gov.my. Okey, di hasil care line 03 8911 1000 dan hasil recovery call center 03 9751 1000.
pengalaman dari kamu berdiri. Tapi untuk mendapatkan maklumat yang lebih interaktif berkaitan dengan kedudukan cukai tuan-tuan dan puan-puan, boleh menggunakan sistem MyText lah. Sebab di sini kita boleh dapatkan terus maklumat yang dia perlukan. Okey. So kita dah tamat di slide di presentation slide yang saya nyatakan ni.